Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jangan sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di keluarga anda. Sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Seperti biasa, sedikit perkongsian berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP, yang mana pada petang semalam ada satu sesi live dilakukan di media tempatan iaitu TV Al-Hijrah, yang mana di dalam sesi live tersebut dua jemputan ataupun panel di dalam sesi live tersebut merupakan salah seorangnya adalah Tok Ki ataupun Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, dan juga Muhammad Frasad Hanif, iaitu Setiausaha Agung Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia. Okey, mereka ini membincangkan hal-hal berkaitan dengan keuangan, bantuan, kesusahan rakyat dan juga perkara-perkara yang lain. Okey, dan antara perbincangan utama dalam sesi live semalam adalah berkaitan dengan tuntutan KWSP, yang mana Tok Ki ataupun Tok Ki daripada PPIM ini telah pun menyatakan bahawa menceritakan berkenaan dengan keperluan, macam mana beliau telah berjumpa dengan mereka yang terdesak dan juga sebagainya. Jadi kedua-dua panel ini secara umumnya bersetuju dengan tuntutan pengeluaran KWSP yang berlaku sekarang ini dan mengharapkan pihak kerajaan dapat melaksanakan pengeluaran ini dalam kadar masa yang segera. Okey, dan juga mereka boleh dikatakan bersetuju dengan tuntutan secara bersasar bagi memfokuskan kepada golongan-golongan yang betul-betul terkesan sahaja, memandangkan sebelum ini 4 pengeluaran sebelum ini kita boleh katakan diberikan kepada semua pencalon KWSP sama ada mereka hendak mengeluarkan ataupun tidak. Jadi untuk tuntutan ini difokuskan ataupun mereka merasakan wajar diberikan secara bersasar kepada golongan-golongan yang sudah tidak aktif mencarum. Okey, satu perkara lagi yang menarik perhatian saya adalah perkara yang saya telah nyatakan sebelum ini daripada pengeluaran Aisina lagi, sebab apabila ada tuntutan untuk pengeluaran yang baru dan sebagainya, akan ada isu berkaitan dengan wang apabila sampai pada usia persaraan dan sebagainya, baki yang tidak mencukupi dan perkara-perkara yang lain lah. Jadi saya sentiasa mencadangkan agar KWSP memperbaiki kadar dividen yang diberikan kepada pencarum, dan hal ini juga telah pun disebut oleh Tok Ki di dalam sesi live berkenaan, yang mana beliau telah menyatakan bahawa pihak KWSP sebenarnya boleh melaksanakan pemberian dividen yang lebih tinggi, walaupun mungkin ada hampir mempunyai orang kata perbezaan pendapat di dalam sesi live tersebut bersama dengan seorang lagi panel, tapi secara umumnya boleh dikatakan mereka berdua setuju dengan tambahan kenaikan dividen bagi membolehkan orang kata wang caruman kita apabila sampai kepada usia persaraan ini dia akan pulih sebaik yang mungkin lah. Mungkin dia tak boleh kembali kepada jumlah yang asas sebelum bermulanya pengeluaran air lestari, tetapi setidak-tidaknya ianya bolehlah orang kata menyediakan sedikit wang untuk usia persaraan kepada pencarum kelak. Mungkin boleh diberikan dividen secara berperingkat, yang mana mempunyai baki bawah 200,000 akan dibayar dengan dividen yang paling tinggi 15%, 13% atau sebagainya. Bawah 500,000 sehingga 200,000 sebagai contoh diberikan sebanyak 10% atau 8%, dan begitulah sehingga peringkat-peringkat yang seterusnya. Kerana kita tahu daripada hasil caruman pekerja dan juga majikan ini, pihak KWSP menggunakan sebahagian besar hasil caruman kita ini untuk melabur, dan hasil daripada pelaburan itu sebenarnya pulangannya adalah sangat besar dalam bentuk aset, dalam bentuk simpanan tetap, dalam bentuk pelaburan saham di syarikat-syarikat kita. Ada lebih pada 40 syarikat di Malaysia ni yang mana KWSP mempunyai pegangan saham. Jadi dividen ataupun hasil pulangan yang mereka peroleh ini adalah sangat baik, dan sudah tentu mereka akan meneliti dahulu sebelum mereka melabur di dalam sebuah prospektif ataupun prospektus tersebut. Jadi dengan nilai dividen sekarang ini iaitu sekitar 4%, 5% sehingga kepada 6%, sebenarnya pihak KWSP mampu memberikan lebih lagi kepada pencarum
untuk menyelesaikan isu apabila pencarum menuntut pengurangan kadar BSP, isu berkenaan dengan wang dana persaraan tidak mencukupi. Jadi perkara ini boleh diselesaikan dengan pemberian dividen yang lebih baik, pemberian dividen yang lebih efektif. Kita tahu KWSP mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkara tersebut, walaupun mereka mempunyai perancangan mereka sendiri dalam pelaburan yang untuk masa-masa hadapan. Tetapi kita perlu ingat, di sebalik segala pelaburan masa hadapan yang dirancangkan, kehidupan ataupun keadaan pencarum dalam masa sekarang ini juga merupakan antara perkara yang paling penting untuk diambil peduli oleh pihak KWSP dan juga pihak kerajaan. Jadi Alhamdulillah, dengan perkongsian semalam, saya harap makin ramai yang akan membuka mata berkenaan dengan isu tuntutan pengurangan KWSP ini, dan juga kedua-dua panel ini pada saya mempunyai idea yang sangat bijak, kerana mereka bukan saja bersetuju, malah mereka memberikan idea pula macam mana nak memulihkan pengurangan ini. Berbeza dengan beberapa kenyataan pakar ekonomi sebelum ini yang menyatakan mereka tidak bersetuju, tetapi tidak banyak yang memberikan cadangan berkenaan dengan macam mana nak selesaikan isu ataupun permasalahan rakyat. Malah dalam kenyataan sebelum ini, kalau mereka tidak setuju sekalipun, mereka tidak sebut sekalipun berkenaan dengan pemberian subsidi secara bersasar ke, ataupun tambahan dalam bentuk sumbangan tunai ramah, BTR sebelum ini dan sebagainya. Tidak ada langsung cadangan berkenaan macam mana nak tolak tetapi nak menambah baikkan. Langsung tidak ada. Dan berbeza dengan dua panel yang orang kata berurusan secara terus dengan rakyat, yang mendengar masalah rakyat hari-hari. Jadi mereka ini memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin dirisaukan, dibebangi oleh pihak-pihak kerajaan ataupun pihak agensi KWSP itu sendiri. Jadi itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.